Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur din fid dunya wal akhirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, pihak pengurusan masjid dan khususnya tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah SWT sekalian. Saya sekali lagi pertamanya mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana alhamdulillah kita dapat bersama terus selepas solat subuh berjemaah ini untuk kita meneruskan ibadah khususnya majlis ilmu ini. Dan keduanya saya mengucapkan Aidukumul Mubarak minal faizin wa taqabbalallahu minna wa minkum min salihil a'mal wa kullu 'am wa antum bi khair. Dengan ucapan begini, semoga pada pagi ini sama-sama kita mendoakan amalan kita itu diterima oleh Allah SWT, khususnya dalam kita menikmati sebenarnya satu rahmat dan nikmat Allah yang diberikan kepada kita yang masih hidup. Sedangkan kita lihat bagaimana Allah mengambil juga ramai di kalangan kita dalam pelbagai keadaan. Dan saya mengingatkan diri saya supaya kita dapat juga mendoakan kepada mana-mana yang telah pun Allah ambil nyawanya, sama ada sebelum ataupun semasa Syawal ini, dengan kita mendoakan Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'af anhum, khususnya kepada anak-anak yang baru ni kita lihat diuji, diambil nyawa oleh Allah, yang rentung baru ni, anak-anak daripada sebuah industri di Perak. Semoga Allah mengampuni mereka dan memberikan rahmat dan menempatkan mereka bersama orang-orang yang soleh dan beriman, insyaAllah. Tuan-tuan dimati Allah, justru kita yang masih lagi diberikan nyawa sehingga pada pertengahan Syawal ini, marilah pada pagi ini dalam jangka masa lebih kurang setengah jam ke 40 minit, boleh tuan-tuan untuk kita mengingati khususnya hadis dalam berkaitan dengan riwayat daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kebetulan pula berkaitan dengan raya ni tuan-tuan, ada satu topik yang menarik pada pandangan saya, tak tahulah pada pandangan tuan-tuan dan puan-puan, kerana sering kali ditanyakan bagaimana cara kita sebenarnya nak bergembira, kata Piramli, nak bergembira pada bulan Syawal ini. Betulkah di sana ada hadis yang menyatakan bahawa kita diizinkan untuk berhibur? Tuan-tuan pernah dengar hadis ni? Jadi tuan-tuan dan Allah, pada pagi yang berbahagia ini dengan rujukan kepada hadis yang terdapat dalamnya kaitan dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan anak baginda Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kita akan ulang kaji 3 hadis atau khususnya 2 hadis. Dan hadis ini juga tuan-tuan terdapat dalam Sahih Bukhari dalam satu topik besar bernama Kitabul Aidain. Kitab Al-Aidaini. Aid ni iaitu hari raya ataupun kembali. Ada 2 hari yang Nabi sebut, yang mana dibenarkan di sudut syaraknya untuk kita menikmati dalam keadaan yang berlainan daripada hari lain. Jika pada selain daripada bulan Syawal kita ada Jumaat, tetapi apabila dia berada pada bulan Syawal, kita melihat di sana beberapa hadis seperti yang kita rujuk jika tuan-tuan ada kitab Sahih Bukhari. Hadis pertama dalam topik berkaitan dengan 2 hari raya ni, Imam Bukhari mendatangkan satu subtopik yang bertajuk
babu ma jaa fil aidaini watajammuli fihima. Bermaksud hadis-hadis mengenai 2 hari raya dan berhias pada hari tersebut. Watajammulu artinya kita mencantikkan diri kita, khusus pada 1 Syawal itu tuan-tuan. Tak kira lah dia cepat ke lewat ke tuan-tuan kata, tapi dah ditetapkan tu kita ikut je lah. Panjang cerita pula nanti. Baik ya. Sebab itu tuan-tuan, ini ilmu. Jika kita nak mengikut sunnah Nabi SAW, walaupun tidak dihukumkan wajib, tetapi satu sunnah yang sunat berdasarkan ilmu. Sebab itu ini satu cara kenapa daripada huraian ulama hadis yang mensyarahkan hadis dan ilmu fiqh. Bila kita menatapi satu matan ataupun nas, kita memulakan kepada pemahaman terjemahan dan huraian, sama ada kalau Al-Quran bernama tafsir, hadis bernama syarah hadis yang mengandungi fiqh, hukum fiqh. Barulah kita dapat mengamalkan dalam keadaan yang tenang dan sesuai pada masa tersebut. Sebab itu tuan mati Allah, hadis yang menyatakan bahawa Nabi kata, innama hazihi libasu man la khalaqalah. Nak ceritanya pada hari raya ni tuan-tuan, kita kena pakai pada 1 Syawal itu. Ada yang kata ulama bermula pada subuh lagi, ada yang kata khusus ketika kita nak solat sunat raya tu. Kita menunjukkan kesyukuran kita, Allah beri kita kemenangan daripada kita telah menjalani satu ibadat wajib. Kita uruskan hawa nafsu kita, mengikut ketetapan Allah, dan kita mengikut apa yang Allah telah halalkan. Akhirnya kita diampunkan dosa oleh Allah SWT, dan kita layak mengucapkan kata-kata tasbih dan takbir itu tuan-tuan. Sadaqa wa'adah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzab. Itu cerita tentang seronok dan hebatnya Islam ini akan menang berdepan dengan persongkokolan musuh. Maka dengan kemenangan ini tuan-tuan, akhirnya kita merasa kita merupakan hamba Allah yang memerlukan kepada syariat Allah, dan di antaranya nikmat ini perlu disyukuri mengikut landasannya. Seperti yang Nabi sebut, perlu ada menampakkan kita pakaian kita sesuai dan menunjukkan kita mensyukuri. Sebab itu tuan-tuan, kita yang kita pakai pakaian ni, Nabi tak pernah bagi spesifik. Cuma Nabi kata kena nampakkan kita itu kemas. Dan memang disebut innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sifat Allah itu tuan-tuan cantik, dan Allah sukakan pada kecantikan. Masjid kena bersih, pakaian nak solat kena bersih dan menampakkan kecantikan dan meraihkan kepada uruf semasa. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, poin yang berikutnya, setelah kita cantik alhamdulillah dari sudut sunatnya, kenapa pula dalam hadis kedua, dan banyak perbincangan ulama menyatakan tentang adanya hadis daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bersama dengan ayah baginda, ayah beliau bernama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan kisah Nabi SAW masa hari raya, di mana Aisyah dibenarkan untuk menikmati hiburan yang sederhana tetapi menceriakan. Kita akan baca hadis ni tuan-tuan ya. Sebab itu jika tuan-tuan buka kitab hadis Sahih Bukhari, pada hadis yang kedua dalam topik berkaitan Al-Aidaini, maka Imam Bukhari membawakan satu topik Babul Hirabi wad Daraqi Yaumul Aid. Maksud dia topik berkaitan dengan bermain lembing dan perisai pada hari raya. Main lembing pula tuan-tuan. Jadi boleh kita tengok SEA Games sekarang ni? Itu panjang cerita, kita akan uraikan insya-Allah. Saya akan rumuskan kerana ada kaitan dengan hukum semasa. Jadi untuk kita mengingati tuan-tuan, tak lain tak bukan supaya kita dapat meletakkan nikmat, kita diberikan peluang untuk Syawal. Di samping tadi alhamdulillah tuan-tuan ada yang telah menyempurnakan puasa sunat 6. Kita doa puasa sunat 6 yang telah tuan-tuan dan mungkin sedang jalani dan akan sempurnakan, akan diterima oleh Allah sebagai apa tuan-tuan? Man shama Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal. Siapa yang telah menyempurnakan Ramadan diikuti dengan 6 hari pula puasa lagi pada bulan Syawal. Apa yang Nabi katakan? Dia itu seumpama puasanya saumud dahr. Kana yasumu saumud dahr, artinya dia dapat satu pahala puasa setahun.
Subhanallah. Moga diterima Allah. Baik, hadis yang kedua ni tuan-tuan, kita pergi kepada hadis berkaitan dengan bermain lembing dan perisai. Akhirnya menjadi satu topik perbincangan fiqh tentang keharusan untuk kita bergembira dalam kadar tertentu dalam bentuk hiburan yang akhirnya kita boleh fahami di sudut fiqh. Apakah Islam ni menolak hiburan? Tidak, tuan-tuan. Islam agama yang adil, agama kehidupan. Dan Nabi Muhammad SAW menunjukkan bagaimana ada masa tertentu kita diizinkan untuk kita menggembirakan, menceriakan suasana, kerana itu sebahagian daripada nikmat Allah. Kita baca hadis ni tuan-tuan. حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن محمد بن عبد الرحمن الأسدي حدث عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنياني بغناء بعاس فاضطجع على الفراش وحول وجهه ودخل أبو بكر فانتهرني فقال مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما يا أبا بكر فلما غفل غمزتهما خرجتا. Maksud dia apa tuan-tuan? Jadi di sudut sanadnya bagaimana Imam Bukhari dia kata gurunya bernama Ahmad sampaikan dia hadis ini. Dan guru dia berkata guru aku bernama Abdul Wahab sampaikan kepadaku. Yang mana guru tu beritahu guru dia bernama Ammar sampaikan sampai kepada asalnya bernama Muhammad bin Abdul Rahman Asadi yang menyampaikan kepada Urwah daripada Aisyah radhiyallahu anha. Subhanallah. Apa macam mana? Beliau berkata Rasulullah SAW masuk ke dalam bilikku. Ada cerita pasal hadis bersifat fi'li dulu. Aisyah menggambarkan ketika itu Rasulullah masuk ke bilikku, ke dalam rumahku itu, dan ketika itu di sisiku ada dua anak perempuan. Yang tadi tuan-tuan ya, jariyatani tughni, anak perempuan dua orang ni perempuan sedang menyanyi, mengalunkan kata-kata yang indah, yang puitis lah. Ini cerita hari raya ni tuan ya. Ini cerita hari raya, nanti kita bincang. Apa dia? Dia menyanyikan tentang nyanyian berkaitan dengan satu peristiwa yang berlaku di antara Aus dan Khazraj yang menjadi orang Islam kuat di Madinah itu. Ketika itu mereka sebenarnya ada berperang ataupun berlaku pertelingkahan, tapi mereka bukan sahaja bertelingkah di sudut fizikal, tapi di sudut kata-kata yang bersifat puitis. Mereka maklumkan saja orang ni hentam yang ni, ini hentam, dalam bentuk kata-kata. Akhirnya menjadi satu rhythm ataupun irama yang diwarisi. Jadi itu sebabnya anak-anak diajar sampai kepada zaman Nabi SAW ketika di Madinah, maka kata-kata itu menjadi hiburan. Dan Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha mendengar dalam bilik baginda. Ini ada banyak hukum nanti tuan-tuan kita boleh faham. Untuk kita fahami tentang hiburan dalam Islam ni, bagi kita menghadapi isu ini. Baik, apa yang berlaku tuan-tuan? Menarik ini. Jadi ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang berbaring di tempat tidur. Ada yang kata sebelah Aisyah, dan dia menikmati juga sebab benda tu dinyanyikan tuan-tuan. Namun tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu yang juga merupakan sahabat Nabi, bapa mentua Nabi SAW, masuk. Sebab Abu Bakar pun dengar. Dia kata raya ni mana pula datangnya menyanyi, lebih kurang begitulah. Okey. Abu Bakar tuan-tuan masuk agak marahlah. Ini apa benda menyanyi-nyanyi, lebih kurang begitu. Sebab dalam ini Abu Bakar masuk memarahiku. Memarahiku. Wa dakhala Abu Bakar fantaharani, semacam marah pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ni. Walaupun isteri baginda tetapi tetap anak beliau tuan-tuan. Jadi macam kenapa membiarkan dua perempuan ini menyanyi, tapi Nabi ada sebelah tu tuan-tuan. Jadi apa kata Abu Bakar? Mizmaratu syaitan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau biarkan ke seruling syaitan berbunyi di sebelah Nabi? Begitulah. Ini saya terjemahkan. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan,
Nabi berpaling kepada Abu Bakar. Fa'aqbala alaihi Rasulullah faqala da'huma. Jadi Nabi kata pada Abu Bakar, tinggalkan, biarkan perempuan dua anak ni bernyanyi. Sebab itu tuan kata falamma ghafala ghamazatuhuma kharajata. Jadi ketika itu nak ceritanya bila dah Nabi sebut pada Abu Bakar, dan baginda pun sebenarnya ketika itu baginda tak perasan, maka aku pun beri syarat. Jadi nak ceritanya tuan-tuan, lepas tu Aisyah pun telah menikmati, dia beri syarat pada dua anak perempuan, okeylah, cukup, stop. Lalu hadis yang kedua ni tuan-tuan, yang saya nak bacakan juga daripada 3 hadis ni sebab dia lebih kurang. Tapi hadis kedua ni, dalam hadis yang 952 ada menjadi satu lagi tambahan riwayat, di mana Nabi SAW juga bersabda sedemikian, ya Abu Bakar, inna likulli qaumin aidan wa hadza aiduna. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya bagi setiap kau itu ada hari raya, dan ini adalah hari raya kita. Subhanallah tuan-tuan, ini menarik. Saya nak terus kepada poin yang pertama, bagaimanakah hukum fiqh untuk kita fahami ini. Ini cukup penting tuan-tuan ya, untuk kita mudahkan kefahaman kita, dan ini satu ilmu besar bagi kita menjawab. Dalam hadis Nabi SAW ada 2 keadaan yang Nabi izinkan secara jelas kita boleh ceria, berhibur dalam keadaan yang berbeza dengan orang bukan Islam. Kita ada cara kita. Pertama, hari raya. Yang kedua, masa kahwin, masa walimatul urus. Itu di seluruh syariat tuan-tuan, tidak ada satu khilaf di kalangan ulama, diizinkan untuk kita ada unsur-unsur keceriaan, diizinkan pada mereka yang memerlukan. Dan kalau ikut lagi, ada hukum ulama kata apakah harus saja atau sunat. Jika dibuat untuk kita mengikut satu sunnah Nabi, dia akan mendapat sunat. Ini Imam Nawawi pun ada bincangkan tuan-tuan ya. Sebab itu tuan-tuan, indahnya Islam itu dia memberi ruang pada semua keadaan. Bukan Islam ni terlalu jerijit, keras, sampai tak ada masa untuk kita melihatkan unsur-unsur. Apakah Nabi ada bergurau senda, bergelak ketawa? Ada. Tapi bukanlah dalam keadaan yang berbeza atau sama dengan yang bukan Islam. Ada. Sebab itu pada tahun 5 tahun lepas, saya minta seorang pelajar master saya buat tajuk tentang mizah. Mizah ni macam bersenda gurau ataupun mungkin lawak dalam keadaan istilah semasa. Bolehkah sebenarnya Islam membenarkan lawak? Secara umumnya tuan-tuan, Islam membenarkan pada perkara yang memang menjadi satu sifat manusia, tetapi ada keadaan, ada cara syariat dan tujuan, dan ada tamayus, perbezaan dengan yang bukan Islam. Sebab itu tuan-tuan, menarik untuk kita. Sebab itu ini hukum pertama. Namun bila kita baca hadis ini, kita kena baca juga hadis berkaitan dengan bila mana dibenarkan tentang hiburan ini. Kita kena baca juga satu hadis dalam topik yang berkaitan dengan minuman keras ataupun asyribah. Kita kena baca hadis ni. Maka pada tahun 2006 dulu tuan-tuan, saya pernah membuat satu kertas kerja. Jadi saya bawa buku ni sebagai kenangan saya. Walaupun orang kata berat dalam rumah, saya kata, bawa usung buku, apa nak usung lagi? Saya kata ini kerana buku ini tuan-tuan ada sentimental value. Ketika guru kami almarhum Datuk Dr. Muhammad Saleh bin Ahmad telah pun meninggal dunia baru ni. Jadi saya dalam menyiapkan kertas kerja saya menghadap beliau, sebab saya rasa ini satu benda yang besar saya buat. Saya membaca banyak juga hadis dan kitab. Jadi bila saya buat artikel dalam bahasa Melayu ni, saya nak pastikan betul. Saya kumpulkan fatwa, berbagai fatwa. Jadi alhamdulillah dia membaca, okey, dia kata boleh teruskan, tambah yang ni, tambah ini. Jadi sebab itu tuan-tuan, saya ambil ini, semoga beliau terus diberikan pahala jariah, kerana inilah dia nak memahamkan tentang muzik dalam Islam. Jadi tuan-tuan, kita kena baca hadis daripada Sahih Bukhari berkaitan dengan satu pesanan Nabi. Saya bacakan terjemahan tentang muzik ini tuan-tuan. Ini daripada Abu Malik Al-Ash'ari, daripada Nabi SAW bersabda, beberapa orang daripada umatku akan meminum arak, dan dia akan bagi nama yang mungkin tak sama dengan nama arak biasa.
Dan masa yang sama juga dipalukan muzik. Bukan saja minum arak tuan-tuan ya. Dia ambil apa-apa alatan yang berbunyi untuk berhibur lagi. Apa lagi? Dinyanyikan pula oleh perempuan-perempuan yang menggairahkan. Ini ada 3 keadaan. Ada orang minum arak, kemudian dia berhibur, dan yang ketiga ialah ada unsur-unsur muzik. Berhibur itu daripada perempuan dan ada unsur muzik. Apa kata Nabi tuan-tuan? Nabi kata Allah akan membenamkan mereka ke dalam perut bumi, dan Allah akan menjadikan daripada mereka kera dan babi. Ini ada satu cerita besar dengan Tok Guru saya almarhum Dr. Abdul Hayy. Ketika itu saya beritahu beliau, saya kata, betulkah akan menukar, Allah boleh tukarkan manusia tu akhir sekali Allah azab, dia tukar jadi binatang. Dia panggil satu al-mashu. Jadi mula-mula tu almarhum kata, betul ke? Ada ke? Dia macam nak uji saya. Saya pun bawakan kitab tu depan beliau. Saya bacakan, cuba ustaz tengok saya baca ni betul ke tidak, kefahaman saya ni kalau salah betulkan. Akhir sekali tuan-tuan, memang benar. Ibnu Arabi kata dalam syarah hadis kepada hadis tentang arak ni, jika Allah nak mengazabkan manusia yang tagha, yang leka, yang lalai ni sebagai satu peringatan pada yang lain, Allah boleh saja mengubahkan bentuk asal manusia kepada bentuk lain, seperti bentuk kera dan babi. Itu panjang cerita lah, tak apa, full stop kat situ. Sebab itu tuan, hukum yang kedua pasal muzik ini di sudut fiqahnya, maka sebenarnya dia ada terikat dengan keadaan yang bersifat haram ataupun akhirnya yang dilarang, yang dibenci, makruh ataupun syubhah. Kerana keadaan 3 benda yang disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, tuan-tuan, dia ada 3 parameter, 3 keadaan yang kita kena ambil kira macam mana kita nak menghukumkan keadaan untuk berhibur ini dengan hukum Islam. Ini pada saya kita ulang kaji, dan saya baca dan ada dalam buku saya ini, muka surat kertas 252 ini. Dia ini menarik tuan-tuan. Ulama yang hebat seperti Imam Ghazali ni, dia cuba nak memberi satu panduan umum supaya kita boleh gunakan zaman berzaman. Memang betul. Kerana pengharaman tentang muzik ni bukan berdasarkan alat muzik. Bukan alat muzik itu haram, itu ini. Itu sebenarnya di sudut hukum fiqh, alat tidak menjadi satu faktor sekiranya digunakan pada tempat. Kerana alat ini tuan-tuan, dia berubah. Dalam perbincangan Imam Syaukani dalam kitab Nailul Awtar, ini yang saya menghadap kepada almarhum Datuk Salih Ahmad ni. Masa tu dia pun baca kitab, macam ia kena lah. Jadi saya ketika ni saya nak terjemah, saya jumpa dia, saya kata, Ustaz, dalam kitab Syaukani ada satu topik tentang duf. Duf ni benda yang berketuk tuan-tuan. Benda yang berketuk itu panggil duf. Dalam istilah Nabi pun ada. Jadi tapi Imam Syaukani dia kata, perbincangan dia tentang bagaimana benda yang berketuk ini dan al-lahwu fin nikah, yang mungkin satu kata-kata yang menghiburkan dalam majlis nikah, benar ke dibenarkan ke tidak. Jadi Imam Syaukani hafizahullah rahimahullah telah membincangkan agak panjang. Akhir sekali dia nak beritahu sebenarnya tiada larangan sekiranya menepati dengan sunnah Nabi yang pernah Nabi benarkan pada 2 keadaan di mana umat Islam dibenarkan untuk menzahirkan rasa syukur dalam bentuk hiburan yang dalam bentuk Islam itu. Maka pertama pada hari raya, 2 hari raya, yang kedua iaitu pada hari nikah, walimatul urus. Bila kita jemput orang ramai untuk menikmati makanan bagi menzahirkan, memaklumkan bahawa berlaku satu akad nikah yang halal antara seorang lelaki seorang perempuan, maka diizinkan untuk ada majlis ceria. Jadi tuan-tuan Allah, namun kata Imam Ghazali, selain daripada 2 majlis ini, jika berlaku di mana-mana, jika berlaku ada aspek hiburan, penggunaan alat muzik, pastikan ada 3 bentuk
yang kita boleh nilai. 3 parameter. Ini pada saya tuan-tuan hebat. Kerana apa hebat tuan-tuan? Dia telah pun, pandangan Al-Ghazali telah membentuk banyak fatwa-fatwa terkini sampai semasa. Ini kita kena bagi kredit, kita kena bagi penghormatan pada ulama-ulama yang cuba untuk memberi panduan asas hukum pada masalah semasa. Saya agak lama tuan-tuan menghadapi dan berbincang ramai merujuk pada orang tertentu masa saya buat kitab kerja ni, saya buat artikel ni. Jadi kata Imam Ghazali, pertama kena tengok pada az-zaman, masa berhibur tu, masa bila tuan-tuan, supaya dia akan menjadi harus ataupun dia menjadi benda yang makruh ataupun haram. Kena tengok masa. Sebab itu Nabi memberi satu limitasi. Boleh, tetapi pada keadaan tertentu, seperti 2 hari raya dan juga dalam keadaan seperti majlis perkahwinan, resepsi ke apa ke tuan-tuan ya, diberi. Sebab itu Imam Ghazali kata, selain daripada itu, perlu dilihat supaya masa itu tidak akan memberi kesan kepada masa solat. Masa itu bukannya masa untuk kita terus berhibur. Kerana ada masa tuan-tuan kita kena fokus kepada Allah. Kita kena dengar azan untuk kita menjawab lafaz-lafaz azan yang hebat itu. Itu bersifat satu syiar syariat yang ada sunnahnya untuk kita, kerana ia merupakan laungan kepada menyembah Allah. Ketika itu jangan lagi kita masuk ke yang lain selain daripada itu. Jadi itu masa cukup penting. Sebab itu dalam Islam faktor az-zaman ini memang zaman, tetapi maksud dia tuan-tuan adalah faktor masa. Apakah sebenarnya ketika kita menikmati masa yang dikatakan muzik itu melalaikan kita daripada ingat kepada syarak, ingat Allah, menyebabkan kita semakin menghampiri kepada banyak benda-benda yang bersifat dosa dan maksiat, kita boleh tentukan. Sebab itu tuan-tuan, ini cukup penting kata Imam Ghazali, dan bertepatan dengan banyak keadaan yang boleh kita ukur. Sebab itu Nabi memberikan paling tidak tuan-tuan kepada keadaan hari raya dan hari perkahwinan. Dan sahabat tuan-tuan, mereka menggunakan peruntukan ini dalam pelbagai keadaan. Kalau tuan-tuan baca kitab Nailul Autar, sehingga sahabat panggil budak-budak tertentu tolong nyanyi bagi menceriakan, sebab ini Nabi dulu pernah benarkan. Baik, yang kedua, parameter kedua kata Imam Ghazali, al-makan, tempat. Tempat tu di mana tuan-tuan? Tempat tu di mana dan bagaimana caranya supaya dia tidak mengganggu kepada tempat asal yang terbaik. Sebab itu dalam konteks Datuk Aisyah hari di bilik beliau bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ada yang melihat bahawa hiburan ini dia bersifat eksklusif sikit. Dia tidak boleh terlalu terbuka kecuali pada majlis seperti walimatul urus ataupun yang tadi tuan-tuan ya. Tetapi dalam keadaan tertentu, dan saya masih ingat lagi tuan-tuan ya, kata-kata almarhum Dr. Abdul Hayy. Dia kata muzik ini kena lihat pada 2 keadaan, pada 3 parameter. Apakah dia bersifat daruri, paling keutamaan hidup, ataupun dia bersifat kepada hajiah, keperluan saja, lengkapnya dia sebagai pelengkap kepada keutamaan, ataupun dia bersifat aksesori, dia panggil tahsini. Ini saya masih ingat lagi tuan. Jadi saya hari ini melafazkan penghargaan saya pada guru-guru saya, sebab saya ketika buat ni saya jumpa mereka, dan dia kata muzik ini jatuh pada kategori yang ketiga. Kategori ketiga ni apa dia? Yang bersifat aksesori. Dia gunakan kalimah aksesori. Saya masih ingat lagi tuan-tuan, masih ingat lagi lah pada umur macam ni. Jadi ceritanya orang yang mewah sikit baru boleh beli organ ke, boleh ada, sebab benda tu mahal dia kata. Dan dia kena eksklusif supaya dia tidak mendatangkan kesan besar kepada bahawa Islam ni sama dengan agama-agama lain. Sebab apa tuan-tuan? Di gereja, jika tuan-tuan ada tengok macam mana berlaku di gereja, mereka telah mengubah
apa yang sepatutnya berlaku tempat ibadat tu kepada bentuk-bentuk yang terlebih dalam bentuk nyanyian-nyanyian, sehingga mereka melupakan kepada kitab asal sebenarnya. Bukanlah Bible tu asal tuan-tuan ya, tapi Injil itu mereka telah ubah dalam bentuk yang santai dan begitu, sehingga sebenarnya gereja kelihatan sedemikian. Ini panjang masa saya belajar kat UK dulu, ketika kami melawat, dia pun masukkan kita punya surau, kita pergi di mereka punya gereja, church ataupun chapel, maka kami boleh tanya, dia pun boleh tanya, kita boleh tanya. Jadi dia kata ni dah banyak berubah dah. Jadi sebab itu tuan-tuan, tempat untuk kita menikmati hiburan ini mestilah berbeza dengan yang Islam dan bukan Islam. Ini penting. Ini ilmu ni tuan, ilmu syarak ni. Yang ketiga kata Imam Ghazali, kita akan tengok beberapa fatwa semasa. Yang ketiga Imam Ghazali kata mestilah berasaskan kepada digunakan istilah ikhwan. Ikhwan. Saya tulis. Apa maksud Imam Al-Ghazali? Ikhwan ini merujuk kepada aktiviti muzik yang yang terdedah kepada sesuatu perbuatan yang membawa kepada maruah, maksiat. Perlu dipastikan keseronokan kita sama ada melafazkan selawat ke apa, kata jangan sampai kepada berlaku percampuran lelaki perempuan yang bukan mahram. Jangan sampai dilihat kita hilang, kata orang hilang kesedaran. Ini Imam Ghazali ni tuan, dah sebut beberapa kurun yang lepas. Sebab itu kerana apa? Kerana muzik ini didorong akan ini disebut akan menaikkan satu syahwat khayal. Dia boleh menjadi addicted, ketagih. Macam mana seorang pensyarah di UiTM Perak, dia buat tentang ketagihan digital. Jadi ada orang ketagih tak boleh jumpa benda, mesti ada benda, dia dah mula ketagih. Jadi dia tidak sampai ke peringkat aspek yang mudarat, la darara wala dirar. Hukum Islam ni tuan-tuan, pada saya bila kita sharing dengan orang bukan Islam yang ada knowledge, mereka rasa wow. Tapi kadang-kadang bila kita berdepan dengan orang Islam sendiri yang tidak menghormati ilmu, kita rasa sedih. Kerana orang Islam melupakan ilmu, tapi dia menghampiri sehingga dia akhirnya didapati dan memberikan kesan maruah dia bila dia tidak menggunakan ilmu Islam ini. Baik, sebab itu tuan-tuan mati Allah, saya terus pergi kepada poin berikutnya, macam mana fatwa kat Malaysia tentang muzik. Ini saya nak beritahu. Dalam muka surat ini saya pernah merujuk kepada fatwa negeri Kedah Darul Aman. Ini berlaku pada tahun lama dah, 97 sampai sekarang pun saya recheck, memang masih lagi kekal. Sebenarnya alat-alat muzik ini sama ada bersifat tradisi atau moden, pada asasnya adalah harus digunakan untuk tujuan yang ada parameter 3 tadi tuan-tuan. Tempatnya di mana, masa bila, dan apa kaitannya dengan kepada perkara-perkara mungkar. Jika semata-mata untuk menyatakan kesyukuran, keceriaan, untuk mengajak manusia, mungkin ada aspek-aspek yang boleh menarik minat kepada benda baik, itu diizinkan. Ini telah pun dibuat satu fatwa yang agak panjang. Bagaimana ketika bertakbir hari raya orang main muzik? Dulu tuan-tuan di majlis sebelum-sebelum ni yang tengah naik pelbagai kumpulan nasyid ini menjadi isu di masjid saya di Batang Kali. Masa tu maka kita bacakan fatwa ini. Sebab itu tuan-tuan, bahawa tidak sewajarnya takbir ini dibawakan sekali muzik, kerana Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan sedemikian, kerana dia boleh mendatangkan satu perkara yang memberi kesan lain. Kerana tidak semua alunan-alunan yang bersifat selawat ni boleh kita muzikkan dalam pelbagai bentuk, kerana dibimbangi tujuan berselawat tu akan hilang, kerana orang akan rasa lebih berhibur semata-mata. Itu pernah difatwakan di negeri Kedah. Dia kaitan dengan 3 ni tadi. Yang berikutnya, ada benda-benda lagi tuan-tuan, jika berkaitan dengan pancaragam kawat sekolah pula. Ini berkaitan dengan pendidikan. Ini saya rasa banyak anak-anak kita dululah, kawan-kawan saya sekolah-sekolah tertentu dia masuk dan dia peminat. Masa saya jadi
pengurusi muafakat di MRSM Gemencih Ulul Albab. Sebab Mara ni dia ada peruntukan bilik muzik. Jadi budak-budak yang menghafal Quran ni boleh ke dia main itu, main ni gamelan. Jadi masa tu saya dah siap kertas kerja ni, dan saya nyatakan seperti yang terdapat dalam fatwa Negeri Pahang Darul Makmur. Jadi apa-apa bentuk pasukan pancaragam sekolah yang berkaitan dengan pendidikan, sekiranya tidak ada seni kata yang lucah, tadilah yang 3 tempat tadi, tidak bercampur dan sebagainya, maka sebenarnya masih pada keadaan yang harus dalam konteks pendidikan. Namun sekiranya masuk pada aspek-aspek yang seumpama tadi, maka dia boleh menjadi haram. Ini tuan-tuan boleh rujuk sedemikian. Begitu juga fatwa Negeri Perlis tentang itu ini dan sebagainya, sehinggalah cerita pasal konsert-konsert ketika saya buat kertas kerja ni, terlalu banyak konsert-konsert tertentu, tuan-tuan. Konsert-konsert artis besar-besar, mega-mega, kadang dikaitkan pula dengan amal, konsert amal nak mengutip untuk Palestin itu begini-begini. Jadi diundang semua sekali artis, sampai begitu macam mana ni ustaz? Jadi biasalah orang buat dulu baru tanya, tuan-tuan kan. Itu tak apalah. Kita kembali tuan-tuan kepada realiti. Sebab itu ketika tahun 88 saya jadi mahasiswa, tahun 90 kami membantah ketika mana graduasi ni ada konsert-konsert artis kepada universiti. Jangan benarkan syarikat rokok buat kaunter bagi rokok percuma, bawa perempuan yang menggairahkan, dan jangan benarkan artis untuk buat konsert yang kita dah cukup banyak dah hiburan lain. Jadi masa tu Naib Chancellor dia, iaitu Osman Taib, Datuk Osman Taib, Prof. Osman Taib, mencabar kami daripada Persatuan Mahasiswa Islam. Okeylah, dia kata, you kata tak boleh, apa alternatif? Sebab itu tuan-tuan, saya menghadap guru cari ilmu, kita buat satu alternatif. Macam mana kita buat seminar dulu, nak beritahu bahawa Islam membenarkan hiburan, tapi tidak boleh ada aspek seumpama ni kerana kita berbeza. Alhamdulillah ketika itu tuan-tuan ada Nana Murni, adanya Rabani sebelum tu Nana Murni di Sungai Penchala. Saya pergi jumpa dan kita bentangkan. Alhamdulillah, nak ceritanya kita nak beritahu persembahan kehiburan Islam ini berbeza tujuan dengan caranya, kerana kita ada satu bentuk Islam punya konsep hiburan, tak sama tujuan dan cara. Alhamdulillah tuan-tuan, akhirnya dibenarkan. Apakah kesimpulan tuan-tuan mati Allah? Bahawa umat Islam kadang-kala terlibat dengan budaya, dengan yang bukan Islam dalam menikmati hiburan yang melampau. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, kita kena kembalikan balik bahawa keizinan Nabi SAW ini ada batas dan tujuannya. Sebab itu sekiranya tujuannya itu untuk mendatangkan kita takarub kepada Allah dalam bentuk yang sederhana, tapi itu bukan matlamat tuan-tuan ya, maka ada keizinan bagi meraihkan suasana uruf ini. Sebab itu bila poin yang berikutnya pula ditanya, macam mana nak mendakwahkan kepada orang dalam disko tu? Mestikah kita masuk disko? Tuan-tuan dan mati Allah, ini ilmu saya bukan nak menyentuh apa-apa, tapi saya terpaksa sentuh berdasarkan amanah ilmu. Kita kena halang sebelum dia masuk disko tu, tuan-tuan. Kita tak mampu berada dalam majlis dia untuk kita halang, boleh ke tuan? No way. Itu kalau kita dah bincang, saya rasa umur saya dah 53, ketika itu umur saya 20-an, hampir 30 tahun lepas, tuan-tuan. Kalau ada orang kata Imam Hasan Banna dia masuk kedai kopi yang ada Ummu Kalsum ke, orang nyanyi itu je. Dan Mesir punya nyanyi, tuan-tuan, dia macam Arab. Dia nyanyi perempuan tu, dia menyebut macam orang menangis. Dengar tu kerana nak dengar suara, bukan yang itu jelas. Saya terpaksa sebut sebab ada orang yang macam membenarkan. Jadi sebenarnya
nak mendakwahkan orang supaya dia tidak masuk ke tempat yang syubhat. Sebelum itu tuan-tuan, kena kempen, jangan beli tiket konsert yang macam ni, pergi disco macam ni sebelum masuk tu. Sebelum masuk disco. Tapi bila dah masuk disco tuan-tuan, dia bukan menjadi tempat yang mampu kita dakwahkan, kerana tempat itu ada teritori dia, ada otoriti dia. Kita bimbang kita bersama mereka. Dan saya tak pasti mampukah kita buat dakwah. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, ini satu ilmu dalam Islam ini yang memandu bahawa kita diizinkan dalam keadaan tertentu, tapi tengok 3 tempat ini. Saya ulang sekali lagi, tengoklah pada tempatnya macam mana. Tengoklah macam ini juga tuan-tuan. Minta maaf saya nak beritahu, ada satu benda yang bersifat kita mungkin mendatang, boleh bawa dosa. Kalau kita tak offkan kita punya silent, kan kita punya ringing, orang semayang. Tetapi kita ni suka sangat dengan azan, tak kita make sure kita guna alat ni, kita kena kawal alat tuan-tuan. Tapi mengganggu orang sedang semayang, kita bertanggungjawab terhadap apa yang dia terganggu, kerana ini hak kita. Itu perbincangan yang ada dalam fatwa di peringkat, banyak peringkat lah tuan boleh cari. Sebab itu imam akan mengingatkan, silentkan handphone tuan-tuan, offkan mode, silent mode kan. Kerana kenapa kita tidak boleh mengganggu khusyukkan seseorang hamba Allah sedang menghadap Allah. Sebab itu masjid ini tuan-tuan perlu dipelihara. Dalam kes saya di Batang Kali, saya terpaksa menjelaskan 1 jam lebih, beritahu bahawa saya kata cukup-cukuplah masjid ini kita, kalau nak buat pun di kawasan luar, kalau nak panggil nasyid ke apa semua. Kerana pada saya mengekalkan lagi supaya masjid ini dipelihara. Kerana ada orang nak baca, ada orang nak istighfar, ada orang nak munajat pada Allah, kita kena hormati. Kerana pada saya kata, saya punya pandangan tuan-tuan, ini saya tak duit mana fatwa. Saya kata pengalaman saya, kita tidak boleh membiarkan unsur-unsur gereja yang menggunakan peralatan, mengingati, mesti gunakan peralatan untuk kononnya mengingati Lord dan sebagainya. Pada saya Islam berbeza. Sebab itu Nabi tuan nak boleh, tapi pada tiga parameter tadi. Sebab itu tuan mati Allah, indahnya Islam ini, sekiranya kita kembali pada ilmu dan akhirnya kita cadangkan boleh, tapi buat di kawasan luar masjid. Dan maksud dia bukan ni, tapi mungkin di satu tempat yang khusus untuk menarik mungkin orang anak muda ke atas tu, okey, kita boleh kompromi. Tapi ini begini. Pastikan mengajak orang kepada rumah Allah, mengingatkan kepada Allah, paling tidak berselawat itu apa, ada pendidikan. Jadi kerana apa tuan-tuan, kesemuanya itu tujuannya untuk kita ani'abudullah wajtanibut taghut. Kita nak menyembah Allah dan mengelakkan daripada perkara-perkara yang melampaui batas. Kenapa tuan-tuan? Kerana industri muzik ini, dia menjadi satu racun, dia menjadi satu industri yang boleh melumpuhkan jihad orang Islam fisabilillah. Kerana semua nak berhibur sepanjang masa. Dan buktinya orang nak dengar ceramah pun mesti yang gelak-gelak, yang sempoi-sempoi. Susah nak baca kitab ni. Jadi penceramah pun mana bawa kitab kadang-kadang tuan kan. Itu saya bimbang juga tu. Jadi nak ceritanya tuan, kita kena kekalkan ada tradisi tertentu. Sebab tu pengajar Islam ini, dia tradisi buku ni dan kitab ni tuan tak boleh berpisah. Kerana Quran itu tetap bercetak yang terbaik untuk umat Islam jadi keren. Kalau kita nak buat dalam bentuk muzik, dia ada kaedah dan cara, tapi bukan matlamat. Kalau dia dijadikan matlamat tuan-tuan, kita akan terperangkap dengan realiti semasa ini yang bersifat komersial, yang bersifat benda-benda lain. Akhirnya kita lupa kepada kita punya basic kita, iaitu yang berkitab, yang berilmu, dan tujuannya untuk takutkan kepada Allah dan menghampiri syariat Islam. Saya sekadar ni dulu. Ada persoalan? Tuan ada soalan? Okey, insya-Allah. Jadi boleh pesan-pesan tuan-tuan kepada anak-anak kita, janganlah masuk tempat-tempat yang boleh mengundang kita kepada ada arak, ada perempuan yang sedemikian bentuknya, ada muzik yang melalaikan. Cukuplah di rumah, itu pun tak larat dah tuan-tuan kan. Pada pandangan ya.
Boleh tuan buka sikit. Kembali balik pada 3 parameter ni tadi. Apa tujuan, bagaimana suasana, dan apakah ikhwan impak yang dijangka. Sebab apa tuan-tuan mati Allah, ini sejarah panjang. Dia ada kaitan dengan, kalau baca sejarah ni tuan-tuan, bagaimana Imam Ghazali terpaksa buat parameter ni sebab ketika itu orang menggunakan selawat dalam bentuk yang seronok. Bukan semata-mata untuk selawat Nabi yang itu, tapi dalam tak ada benda tu dan dia kena ada alat. Saya dah tengok di Mesir dan sebagainya tuan. Okey, sekali ketika kami berkursus di Darul Ifta, Dr. Muhanna pernah sebut, dia ni orang tarikat, syekh tarikat. Dia ajar kami berdasarkan ilmu, dia kata ini di antara cabaran akhir zaman. Orang boleh menjadi kadang-kadang melihat itu lebih utama daripada Al-Quran. Sebab itu dia kata sukar untuk kita nak nyatakan itu tak betul, kerana kita kena tengok kesan. Yang prioritinya kita nak mengajak orang kepada Al-Quran dan ilmu itu. Adapun dalam bentuk mega itu ini, nak menggambarkan itu, dia kata tengok kepada maqasid, tujuan sedemikian. Tapi kadang-kadang bila kuasa politik itu datang tuan-tuan, jadi mufti pun kena masuk sama. Nak buat macam mana? Saya faham sangat. Jadi sebab itu insya-Allah semoga kita jadikan ilmu ni sebagai panduan. Jadi saya cakap ni tuan, saya sebagai pengulangan. Jadi jika ada apa-apa khilaf, insya-Allah kita boleh selesaikan dalam bentuk ilmu. Dan saya mencadangkan rujukan-rujukan ini boleh dirujukkan untuk kita menyelesaikan khilaf kalau berlaku pada aspek ini. Boleh tuan ya, insya-Allah. Semoga ada kebaikan. Mohon maaf kalau ada kesilapan di sudut saya yang tak cukup ilmu ini. Semoga kita akan dapat menikmati insya-Allah Syawal ini untuk kita bertemu pada Zulqaidah dan Zulhijjah. Kerana kita kena berdoa juga tuan-tuan, semoga Allah pertemukan satu lagi Aid, satu bernama Aidul Adha. Jadi itu doa kita supaya kita dipertemukan satu lagi pada satu bulan terakhir pada bulan tahun Hijri ini, iaitu Aidul Adha, untuk kita menikmati pula menjalani ibadah yang sepatutnya. Yang belum pergi haji kalau ada kota, kalau tak ada kita berniat untuk korban, insya-Allah. Wallahu alam. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا معصوما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.